Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan sambung. Okey, tajuk kita yang terakhir, subtopik yang terakhir dalam bab 1, iaitu 1.1.5 ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey. Kita tengok ciri-ciri kesamaan yang dikenal pasti dalam sesuatu masalah dapat membantu proses penyelesaian masalah yang hampir sama. Apabila terdapat, apabila terdapat banyak ciri kesamaan yang dapat dikesan, maka sesuatu masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Okey, nak tengok contoh yang mudah. Okey, kalau kata aktiviti jenayah, aktiviti jenayah. Okey, kali ni kita jumpa siapa? Kita akan cari pihak polis. Kenapa kita cari pihak polis? Sebab polis lebih arif dan polis tahu. Okey, katakanlah aktiviti jenayah pecah rumah. Jadi polis tahu corak perjalanan ataupun corak aktiviti tersebut. Okey, berlaku bila, pukul berapa, jam dan sebagainya. Jadi pada situ polis boleh tahu ini dilakukan oleh kumpulan yang mana satu, sebab polis dah biasa melihat kita kata corak-corak jenayah. Jadi dia tahulah nak selesaikan. Sama juga kalau aktiviti kita kata aktiviti apa? Jenayah. Kemudian doktor. Kita pergi jumpa doktor kan? Okey, kita cakap doktor, saya ni batuk, demam, sakit tekak. Jadi apa kita minta kita jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. Jadi daripada apa yang kita cakap, doktor boleh diagnosis kita sakit apa. Itu untuk doktor. Kalau kereta pula, kita pergi jumpa siapa? Kita jumpa mekanik. Kita cakaplah, okey, kereta kita rosak, enjin semput-semput ke dan sebagainya. Jadi daripada situ mekanik dia boleh tahu okey apa masalah pada kereta kita. Okey, sebab apa? Sebab mereka ini adalah orang yang pakar. Jadi apabila kita jumpa mereka, bukan hanya kita sahaja yang jumpa, orang lain jumpa dan semuanya jumpa. Jadi daripada apa yang kita lakukan, okey, apa yang kita jelaskan, okey, mereka dapat membuat satu conclusion berdasarkan kepada corak-corak yang lain, corak yang sama daripada pelanggan yang lain. Maka ia sedikit sebanyak dapat menyelesaikan masalah kita. Okey, ini sebagai contoh. Jadi kita tengok aplikasi. Okey, contohnya syarikat pembungkusan ini. Okey, kita tengok. Anda ialah penyelia di sebuah syarikat pembungkusan. Okey, terdapat 10 bungkusan seperti dalam rajah 1.2 inilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, yang perlu dibungkuskan dalam 4 kotak, iaitu kotak A, kotak B, kotak C dan juga kotak D. Okey, kotak yang disediakan mempunyai ketinggian 200 cm. Okey, setiap kotak yang disediakan 4 buah kotak tu ketinggian dia 200 cm. Jadi dia kata cari kaedah yang paling efisien untuk memasukkan semua bungkusan, 10 bungkusan ni. Okey, 10 bungkusan. Okey, kita perlu masukkan ke dalam 4 kotak A, B, C, D. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita tengok, okey, macam mana kita nak selesaikan. Kita tengok pula pada muka surat sebelah. Okey. Okey, kita tengok yang ini. Okey, ini 4 buah kotak. Okey, katakan ini adalah kotak. Ini kotak A. Ini kotak B. Ini kotak C. Ini kotak D. Ketinggian dia ialah 200 cm. Okey, yang ini semua kita boleh tengok. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita kena bahagikan. Kita cari pasangan dia. Okey, selalunya untuk memudahkan kita akan ambil bahagian yang paling besar lah. Okey, ini ialah 120. Okey, ini ialah 120.
Okey, bila 120 awak nak letakkan sini 100 pun boleh ataupun awak nak selesaikan dahulu kotak A pun tak ada masalah. Okey, jadi ini 120. Okey, balance berapa? 200 terhadap 120 ialah 80. Jadi ini kita dah selesai. Kita cari pula ada tak kotak yang bernilai 80. Okey, ada kat sini. Jadi kita masukkan 80. Okey, dah selesai. Lepas 120, okey, nilai kedua tertinggi ialah berapa? 100 ke 110? Okey, 110. Jadi kita akan masukkan di sini. Okey, 110. Okey, 110 pasangan dia ialah okey, 90. Jadi kita masukkan sini 90. Okey, kemudian C 100. Okey, 100. Okey, ini 100. Kemudian apa? Kena ada 200 kan? Okey, 100. Kemudian kita ambil berapa? Okey, ini boleh 70, 30 ataupun 50, 50. Jadi kita ambil 70 lah. Okey, 70 dan juga 30. So cukup di sini 200 cm, 200 cm. Dan akhir sekali kita tengok. Okey, berapa yang tinggal? 180. So di sini 60 cm. Okey, 50 dan juga 30. Ini total ialah 190. Maka siaplah untuk kita asingkan. Okey, untuk setiap bungkusan kepada 4 kotak. Okey, jelas yang ini? Okey, so kita pergi pula seterusnya. Okey. Okey, yang kedua. Okey, syarikat anda ialah penyedia sebuah syarikat pelancongan. Okey, syarikat anda terima tempahan untuk membawa pelancong seramai 76 orang daripada 10 kumpulan yang berbeza ke suatu destinasi. Pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas pelancongan. Setiap bas hanya boleh memuatkan seramai 20 orang penumpang. Anda ditegaskan untuk menyusun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Okey, jadual 1.6 menunjukkan jumlah dalam setiap kumpulan. Okey, ini kumpulan 1 hingga kumpulan 10. Ini ada jumlah dia kan. Okey, so kita buat. Okey, kita cuba buat. Untuk ini, okey, yang kita kata skema pemakahan, dia bergantunglah. Okey, yang penting tips dia awak selesaikan dahulu nombor yang paling besar. Okey. Kemudian yang lain tu balance asalkan dapat memenuhi kriteria untuk mendapatkan apa? Untuk mendapat menyelesaikan masalah. Jadi nanti bila buat, okey, bila dibuat perbandingan mungkin jawapannya akan berbeza, tetapi yang penting ialah output dia. Output dia akan jadi macam mana. Okey, sebab dalam komputer, okey, bila nanti awak buat aktiviti pengaturcaraan, okey, setiap individu mungkin mempunyai jalan kerja yang berbeza. Okey, tapi bila dia dapat menghasilkan output yang diingini, maka kita kata aturcara dia telah berjaya. Okey, so yang ini kita tengok. Okey, kita tengok page seterusnya. Okey, kita cuba buat. Okey, satu bas ada 20 orang. Jadi kita selesaikan dahulu. Okey, bas yang paling bas yang paling kumpulan yang paling besar. Jadi kumpulan yang paling besar ialah kumpulan apa? Kumpulan yang paling besar ialah kumpulan 3. Okey, ada 12 lah. Okey, so sini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kumpulan 3 ada 12 orang. Ada balance lagi 8. Okey, ini lengkap. Okey, balance lagi 8 kita carilah.
Senang, kita cari saja. Okey, ini. Okey, so 9, 9, 9 ada berapa? Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini ialah bas A. Okey, bas B. Tengok bas B. Okey, bas B kita ambil 10 yang terbanyak. Okey, so 10 ialah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini selesai. Okey, bila 10 akan ada berapa kat sini? Kita kena cari pula untuk menggenapkan kita punya ini, bas ni kan. Jadi kita cari 9 tak boleh sebab tak ada pasangan dia. Okey, jadi ni 11 ada yang. Okey, jadi kita ambil 7 dengan 3. Okey, kumpulan 2 ada 7 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini selesai. Okey, kemudian kumpulan 5 ada 3 orang. 1, 2, 3. Okey, ini adalah bas B. Okey, kemudian kita tengok pula bas C. Okey, ada 11 yang ini, kumpulan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, ada 11 orang. Okey, selesai. Ada beres lagi 9. Kita cari pula mana ahli yang ada 9. Okey, maksudnya di sini kumpulan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kumpulan berapa ni? Ada 6 tadi. Okey, ni ada kumpulan 9. Dan akhir sekali kita tengoklah mana yang belum selesai. Okey, so yang belum selesai kumpulan 1, kumpulan 4, kumpulan inilah kumpulan 5. Okey, dan juga kumpulan apa? Kumpulan 6. Kumpulan 8. Jadi kita masukkan kat sini. Kita masukkan dulu kumpulan 8 lah. Okey, so 6 ada bilangan ahli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 kan? Okey, selesai. Kita masukkan pula kumpulan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, selesai. Kita masukkan pula kumpulan berapa ni? Kumpulan 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dan akhir sekali kita masukkan kumpulan 4 dah ada, kumpulan 5 ada 1, 2, 3. Okey, ini dah ada extra. Maka dia naklah kita punya bas. Okey. Dan kalau awak lihat dalam buku teks, okey, mungkin jawapan tidak sama, tak ada masalah. Yang penting, okey, tips dia kita penuhkan dulu. Okey, kita selesaikan dulu nombor yang lebih besar. Okey, jadi tamatlah untuk kita kata tajuk 1, bab 1 iaitu pemikiran computational. Okey, mungkin ada yang tanya kenapa kita perlu belajar ayat ini. Okey, sebab bila awak mahir pemikiran computational, awak akan dapat dengan mudah memahami konsep atur cara. Okey, kalau tidak nanti awak akan sukar untuk dapat bagi tajuk pengatur caraan. Okey, jadi sebagai pengukuhan ataupun sebagai latihan, okey, sila tengok. Okey, latihan pengukuhan aktiviti berfikir 1.4 muka surat 12. Okey, aktiviti berfikir 1.5 muka surat 16. Dan juga praktiskan diri 1, soalan 1 hingga 4 muka surat 18. Okey, banyak kan? Okey, sebab kita dah habis untuk bab 1. Sebelum kita masuk bab 2, okey, sila buat latihan ini dahulu. InsyaAllah minggu hadapan, hari Selasa,
Okey, kita buat kelas untuk perbincangan jawapan. Jika sempat, kita masuk kepada bab 2 perwakilan data. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.